Sa'ad bin Abi Waqqas adalah antara sahabat yang paling dimuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan antara kelompok pertama yang menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit ketika mana usianya menjangkau 17 tahun. Malah nama Sa'ad bin Abi Waqqas begitu harum di kalangan umat Islam sebabkan beliau antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir dalam keluarga pembesar dan terhormat di Mekah, menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas dipandang tinggi oleh penduduk Mekah ketika itu. Selepas mengisytiharkan dirinya sebagai Muslim, ramai rakan dan saudara maranya yang mengajaknya kembali kepada agama jahiliah. Namun, dia tetap teguh dengan keimanannya kepada Islam. Keteguhan hati Sa'ad terhadap Islam sekalipun dipujuk rayu ibu dan bapanya menyebabkan turunlah wahyu Allah dalam surah Luqman ayat 15 yang mendukung perbuatannya. Di dalam medan perang, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan keberaniannya serta dua senjatanya yang paling ampuh iaitu panah dan doa. Beliau antara 3 orang sahabat yang terkenal dan paling hebat ketika memanah. Panahnya tidak pernah gagal menembusi sasarannya. Malah seringkali beliau menggunakan anak panah yang sama untuk menjatuhkan puluhan musuh-musuhnya di dalam medan perang. Di dalam pertempuran Qadisiyah yang berlaku pada tahun ke-14 Hijrah, iaitu 637 Masihi di bawah pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas telah dilantik menjadi pemimpin pasukan tentera Muslim. Pertempuran yang sangat hebat dalam sejarah Islam ini terjadi di satu tempat bernama Qadisiyah, melibatkan hampir 36,000 pejuang Muslim melawan 120,000 tentera Parsi beserta 33 ekor gajah. Sebelum berlakunya perang, Khalifah Umar Al-Khattab telah mengirimkan surat kepada Raja Parsi iaitu Rustum bin Farukhzad Al-Armani. Isi kandungan surat tersebut mengundang mereka untuk memeluk Islam atau membayar jizyah kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Namun, delegasi Muslim yang dihantar bukan sahaja diejek dan dihina, malah surat tersebut ditolak dengan angkuh. Mengetahui bahawa undangan mereka ditolak, menyebabkan air mata Sa'ad mengalir membasahi pipi. Hatinya berasa sayu dan sedih kerana sudah pasti akan berlaku peperangan yang mengorbankan banyak nyawa antara umat Islam dan belum Islam. Namun kesedihan itu terpaksa dibuang jauh kerana itulah harga yang perlu dibayar untuk memastikan Islam tersebar luas. Peperangan Qadisiyah berlangsung selama lebih kurang 4 hari. Pada hari pertama, peperangan berlanjutan sehingga ke waktu subuh. Namun kedua-dua pasukan tetap kental bertahan dan tiada tanda-tanda akan tamat. Tentera Islam menghadapi kesukaran untuk menembusi benteng pertahanan tentera Parsi yang menggunakan gajah sebagai senjata utama mereka. Pada hari berikutnya, tentera pimpinan Sa'ad mendapat bantuan secara langsung dari Syria yang baru sahaja selesai menghadapi peperangan Yarmouk. Peperangan berlangsung tanpa henti sehinggalah masuk hari keempat. Telah berlaku ribut pasir yang sangat kuat hingga menerbangkan kemah-kemah tentera Parsi. Kesempatan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh tentera Muslim untuk menyerang Parsi dalam ribut pasir tersebut, hingga terbunuhnya Rustum di tangan Hilal bin Ulafa Al-Taimi. Pembunuhan Rustum itu telah menjatuhkan moral tentera-tentera Parsi sehingga membawa kemenangan yang besar kepada tentera Islam pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemenangan dalam peperangan ini telah menaikkan moral umat Islam dan menjadi titik tolak kepada kejatuhan Empayar Parsi serta penguasaan Islam terhadap negeri-negeri di bawah taklukan kerajaan Parsi dan kawasan sekitarnya. Malah seterusnya di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, wilayah Iraq dapat dikuasai sehingga Khalifah Umar melantiknya menjadi pemimpin di sana. Itulah kejayaan paling besar umat Islam atas jasa-jasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dikurniai dengan umur yang panjang dan dianugerahkan harta yang melimpah ruah. Namun di saat kematiannya, dia meminta jubah dari kain wul yang sudah usang sambil berkata, "Jika aku meninggal, kafani aku dengan kain ini, kerana aku telah bertemu orang-orang musyrik pada perang Badar dengan memakai kain ini. Dan aku juga ingin bertemu Allah dengan memakai jubah ini." Beliau wafat pada usia 76 tahun di Madinah.